jalan raya yang baik dan selamat adalah nadi penting dalam pembangunan ekonomi. Saya menegaskan keperluan untuk menaik taraf lebuh raya Kuala Lumpur Karak adalah amat penting dan saya difahamkan pada tahun hadapan akan dilebarkan lagi lebuh raya Karak. Namun begitu, adalah amat penting juga untuk pemasangan lampu jalan di sepanjang lebuh raya Karak. Ini kerana kerap berlaku kemalangan pada waktu malam, kerap berlaku kemalangan sehingga meragut nyawa. Menyusuri liku sejarah, membina masa depan gemilang. Kerana setiap kisah adalah inspirasi. Cerita Malaysia. Malaysia bukan hanya terbina daripada bangunan tinggi dan bandar moden. Negara ini disatukan oleh jalan-jalan panjang yang menghubungkan manusia dengan manusia. Di setiap lebuh raya tersimpan 1000 cerita. Cerita ayah yang memandu jauh demi mencari rezeki. Cerita keluarga yang pulang ke kampung setelah lama berjauhan. Dan cerita rakyat biasa yang terus bergerak demi masa depan. Lebuh raya bukan sekadar jalan berturap. Isarlah nadi kehidupan negara. Menghubungkan negeri, budaya dan harapan. Sebelum kita teruskan, jika Anda menyukai kisah-kisah tentang Malaysia, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak terlepas video menarik selepas ini. Dan pastikan Anda kekal menonton hingga ke akhir video, kerana ranking nomor 1 nanti. Bukan sahaja paling panjang jaraknya, tetapi paling besar jasanya kepada rakyat Malaysia. Dalam video kali ini, Seritera Malaysia akan membawa Anda menyusuri 7 lebuh raya terpanjang di Malaysia, mengikut ranking dari nombor 7 hingga nombor 1. Mari kita mulakan perjalanan ini, kerana setiap jalan yang kita lalui ada ceritanya. Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Di ranking ke-7 dalam senarai lebuh raya terpanjang di Malaysia, kita mulakan dengan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, sebuah laluan yang mungkin tidak panjang jaraknya, namun sangat besar maknanya dalam kehidupan rakyat Pantai Timur. Lebuh raya ini menjadi pintu utama yang menghubungkan ibu negara dengan negeri Pahang, serta laluan awal menuju Kelantan dan Terengganu. Setiap hari ribuan kenderaan melaluinya. Ada daripada pekerja harian, pemandu lori, bas ekspres, hinggalah anak perantau yang pulang ke kampung halaman. Sebelum wujudnya lebuh raya ini, perjalanan ke Pantai Timur mengambil masa yang lama, melalui jalan lama yang sempit dan berliku. Risiko kemalangan tinggi, perjalanan sering terganggu oleh cuaca dan kabut tebal. Namun pembinaan lebuh raya Kuala Lumpur Karak telah mengubah wajah perhubungan antara barat dan timur semenanjung. Laluan ini merentasi kawasan berbukit dan hutan hijau Banjaran Titiwangsa. Pada waktu pagi, kabut menyelubungi lereng bukit, memberikan suasana tenang yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Pada waktu malam pula, lampu kendaraan membentuk garisan panjang, menjadi saksi kesabaran para pengguna jalan raya. Bagi setengah orang, Karak hanyalah laluan biasa. Namun bagi ramai rakyat Malaysia, inilah jalan yang membawa mereka pulang bertemu keluarga. Setiap musim perayaan, lebuh raya ini dipenuhi kenderaan, namun tidak siapa benar-benar mengeluh. Kerana di hujung perjalanan itu ada rumah, ada ibu bapa, dan ada rindu yang menunggu untuk dilepaskan. Lebuh raya ini juga mengajar erti berhati-hati. Seleko tajam, cerun dan terowong panjang. Menjadi peringatan bahwa perjalanan hidup, seperti jalan ini, memerlukan fokus, kesabaran dan tanggung jawab. Walaupun panjangnya hanya sekitar 60 km, jasanya jauh lebih besar daripada angka tersebut. Tanpa lebuh raya Kuala Lumpur Karak, hubungan antara Pantai Timur dan ibu negara tidak akan semudah hari ini. Dan kerana peranan penting inilah, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak layak berada di ranking ke-7 dalam senarai lebuh raya terpanjang di Malaysia, sebagai permulaan kepada kisah perjalanan besar negara. Di ranking ke-6, kita menelusuri lebuh raya Senai Desaru, laluan yang walaupun tidak panjang seperti Plus atau Pan Borneo, tetapi memainkan peranan besar dalam pembangunan Johor, khususnya sektor pelancongan dan ekonomi Pantai Timur. Laluan ini menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Senai dengan kawasan peranginan Desaru, menjadikannya pilihan utama bagi pelancong dan penduduk tempatan. Sebelum lebuh raya ini wujud, perjalanan memakan masa berjam-jam melalui jalan lama yang sempit dan berliku. Kini, masa perjalanan dipendekkan dan lebih selamat, menjadikannya laluan strategik bagi keluarga, pelancong dan perniagaan kecil. Di sepanjang jalan, pemandangan berubah dari bandar Johor Bahru yang sibuk ke kawasan kampung yang tenang dan pantai yang terbentang luas. Setiap selekoh membawa pengalaman unik, deruan enjin, bau laut dan langit yang terbuka, mengingatkan kita bahwa perjalanan bukan hanya destinasi, tetapi pengalaman. Bagi penduduk tempatan, lebuh raya ini membuka peluang pekerjaan dan ekonomi. Produk
bahwa pembangunan boleh berjalan seiring dengan alam semula jadi, tanpa mengorbankan keindahan dan warisan negeri-negeri yang dilalui. Selain membuka peluang ekonomi, JRTB juga menjadi laluan strategik semasa musim perayaan. Ribuan rakyat bergerak pulang ke kampung, mencipta suasana kesatuan dan kebahagiaan yang tidak ternilai. Ia membuktikan bahwa Lebuh Raya bukan sekadar jalan berturap, tetapi penghubung sosial, ekonomi, dan budaya yang penting. Dan karena peranan strategiknya inilah, Lebuh Raya Timur Barat layak berada di ranking 5 dalam senarai Lebuh Raya terpanjang Malaysia, sebagai laluan yang menghubungkan pantai barat dan pantai timur, serta menjadi nadi pembangunan rakyat semenanjung. Ranking keempat, Lebuh Raya Pantai Barat WCE West Coast Expressway. Di ranking keempat, kita menyusuri Lebuh Raya Pantai Barat, sebuah laluan yang dibina sebagai alternatif penting kepada Lebuh Raya utama negara. WCE menghubungkan Banting di Selangor hingga ke Taiping di Perak melalui kawasan pesisir yang kaya dengan sejarah, ekonomi, dan kehidupan masyarakat tempatan. Sebelum kewujudannya, kebanyakan pengguna terpaksa bergantung sepenuhnya kepada Lebuh Raya Plus. Kesesakan sering berlaku, terutamanya pada musim perayaan dan hujung minggu. Kehadiran Lebuh Raya ini memberi nafas baharu, memberikan pilihan laluan yang lebih lancar dan terancang kepada pengguna jalan raya. Lebuh Raya ini bukan sekadar memendekkan masa perjalanan, tetapi membuka peluang besar kepada bandar-bandar kecil di sepanjang pantai barat. Kampung nelayan, pekan lama, dan kawasan perindustrian mula menerima limpahan pembangunan secara berperingkat. Peniaga kecil, pengusaha makanan, dan sektor logistik turut merasai kesan positif daripada kewujudan WCE. Apa yang menjadikan WCE istimewa ialah pemandangannya. Sepanjang perjalanan, pengguna disajikan dengan panorama laut, sawah padi, dan kampung tradisional yang masih mengekalkan suasana tenang. Ia mengingatkan kita bahwa Lebuh Raya tidak semestinya memisahkan alam dan manusia, tetapi boleh menjadi penghubung yang harmoni antara keduanya. Bagi penduduk tempatan, Lebuh Raya ini memudahkan urusan harian. Bagi pemandu jarak jauh, ia menjadi laluan alternatif yang lebih selesa. Dan bagi negara, WCE memainkan peranan besar dalam menyokong rangkaian pengangkutan nasional. Walaupun pembinaannya dilakukan secara berperingkat, kesan dan manfaatnya semakin jelas dari tahun ke tahun. Lebuh Raya ini membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya tertumpu di bandar besar, tetapi juga di kawasan pesisir yang selama ini kurang diberi perhatian. Atas peranan besar ini, Lebuh Raya Pantai Barat layak berada di ranking keempat dalam senarai Lebuh Raya terpanjang di Malaysia, sebagai simbol pembangunan seimbang dan alternatif masa depan negara. Lebuh Raya Central Spine Road, CSR. Di ranking ketiga, kita menelusuri Central Spine Road, sebuah laluan strategik yang merentasi jantung semenanjung Malaysia. Lebuh Raya ini menghubungkan negeri-negeri tengah seperti Pahang, serta membuka akses penting ke Kelantan dan Terengganu. Sebelum kewujudan CSR, kawasan pedalaman sering terpinggir. Perjalanan mengambil masa lama, jalan sempit dan berliku, serta berbahaya ketika musim hujan. Namun pembinaan Central Spine Road membawa perubahan besar, memendekkan jarak, meningkatkan keselamatan, dan membuka laluan pembangunan ke kawasan yang selama ini sunyi. CSR bukan sekadar Lebuh Raya panjang, tetapi simbol usaha kerajaan untuk merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar. Melalui laluan ini, hasil pertanian, perniagaan kecil, dan produk tempatan lebih mudah dihantar ke bandar utama. Penduduk luar bandar pula lebih mudah ke hospital, sekolah, dan pusat urusan kerajaan. Perjalanan di sepanjang CSR memperlihatkan keindahan alam Malaysia. Bukit bukau menghijau, sungai yang mengalir tenang, serta kampung tradisional yang masih kuat nilai budayanya. Setiap kilometer memberi gambaran sebenar kehidupan rakyat pedalaman, tenang, sederhana, namun penuh makna. Bagi pemandu jarak jauh, CSR menjadi laluan pilihan baharu, yang lebih selesa dan terancang. Bagi penduduk tempatan, ia adalah harapan baharu, yang membawa peluang pekerjaan dan pembangunan ekonomi. Lebuh Raya ini juga memainkan peranan besar semasa musim perayaan. Ia menjadi laluan pulang bagi ribuan anak perantau, menyatukan keluarga yang lama berjauhan. Setiap kendaraan yang melaluinya membawa rindu, doa, dan harapan.
menikmati keluarga tercinta. Dengan panjang sekitar 772 km, Plus bukan sekadar lebuh raya kedua terpanjang di Malaysia, tetapi simbol kemajuan, kesatuan, dan pergerakan negara. Nah, sebab itulah, lebuh raya Utara Selatan layak berada di ranking kedua dalam senarai lebuh raya terpanjang Malaysia, sebagai nadi utama yang menggerakkan kehidupan rakyat setiap hari. Kini tinggal satu lagi. Lebuh raya paling panjang, paling besar, dan paling bermakna. Ranking pertama, Lebuh Raya Pan Borneo, Sabah dan Sarawak. Di ranking pertama kita melangkah jauh ke Malaysia Timur, ke bumi Borneo yang luas, hijau dan penuh keunikan. Disinilah terletaknya Lebuh Raya Pan Borneo, lebuh raya paling panjang di Malaysia dan antara projek infrastruktur terbesar dalam sejarah negara. Pan Borneo merentasi dua negeri besar, Sabah dan Sarawak, menghubungkan bandar utama seperti Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, serta kota Kinabalu, Sandakan, Lahad Datu, dan Tawau. Ini bukan sekadar laluan berturap, tetapi nadi kehidupan jutaan rakyat di Malaysia Timur. Sebelum pembinaannya, banyak kawasan pedalaman sukar diakses. Perjalanan mengambil masa yang panjang. Jalan sempit dan keadaan cuaca sering menjadi cabaran. Namun Pan Borneo membawa perubahan besar, memendekkan jarak, meningkatkan keselamatan, dan membuka pintu pembangunan ke kawasan yang selama ini terpinggir. Lebuh raya ini menyatukan komuniti yang jauh. Ia memudahkan urusan harian, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hasil pertanian, hasil laut, dan produk tempatan boleh dihantar dengan lebih cepat ke pasaran. Bagi rakyat tempatan, Pan Borneo adalah harapan baharu untuk masa depan yang lebih baik. Perjalanan di sepanjang lebuh raya ini memperlihatkan keindahan alam luar biasa. Hutan hujan tropika, sungai luas, gunung ganang, dan kampung tradisional. Setiap kilometer membawa cerita rakyat Borneo yang kaya dengan budaya, adat, dan semangat perpaduan. Pan Borneo juga menjadi simbol keadilan pembangunan negara, yang membuktikan bahwa kemajuan tidak hanya tertumpu di Semenanjung, tetapi turut dirasai oleh rakyat di Sabah dan Sarawak. Lebuh raya ini menghubungkan bukan sahaja bandar, tetapi hati dan kehidupan rakyat Malaysia Timur. Dengan panjang sekitar 1,796 km, Pan Borneo layak berada di ranking nomor 1 sebagai lebuh raya paling panjang di Malaysia. Ia bukan sekadar jalan, ia adalah lambang perjuangan, harapan, dan masa depan negara. Di setiap lebuh raya yang kita lalui, tersimpan kisah perjuangan, harapan, dan kehidupan rakyat Malaysia. Dari jalan kecil di pedalaman, hingga lebuh raya panjang yang merentasi negeri dan lautan budaya, semuanya membuktikan bahwa negara ini dibina atas usaha bersama. Inilah cerita jalan-jalan yang menghubungkan kita. Bukan sekadar destinasi, tetapi jiwa sebuah negara. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa subscribe channel Ceritera Malaysia dan kekal bersama kami untuk lebih banyak cerita menarik tentang tanah air tercinta. Kerana setiap jalan ada ceritanya. Terima kasih atas sokongan anda. Bersama kita bina semangat Malaysia.